Okay. Alright So kat sini kita akan pergi kat 8.1 dengan 8.2. 8.1 ni adalah satu topik yang paling penting lah bagi teacher sebab dia famous, soalan dia famous. Okay, so kita pergi kat sini dulu. Ni 8.1, 8.1. Okay, 8.1 ni tajuk dia adalah alloy and its importance. So apa itu alloy? Alloy adalah ini teacher sebelum teacher pergi pada detail tu, teacher just describe dulu alloy ni apa. Okay, alloy ni adalah satu bahan yang kita hasilkan daripada campuran banyak metal. Banyak metal. Okay, contohnya gini. Contoh kita ada, kalau metal contohnya daripada grup 1 pun metal. Contohnya kita ambil inilah copper metal lah kot. Copper metal. Ini yang pure. Okey, ini yang pure. Ni kita tak panggil alloy lah sebab dia tak ada campuran. Dia ada satu je, copper sahaja dalam ni. So ada dalam ni ada apa? Zarah-zarah copper je lah. So kita tak boleh panggil dia alloy sebab dia bukan campuran. Kena tahu macam tu. So ini kita panggil apa? Kita panggil pure metal. Metal yang asli lah. Okey, logam yang asli. Okey, lepas tu terhasil lah daripada copper ni dihasilkan satu bahan yang mana ni ada copper. Ada copper. Tiba-tiba ada bahan lain. Bahan lain. Contoh dia nak masukkan bahan lain tu mestilah metal jugalah kebanyakannya. Contoh dia nak masukkan tin. Ni copper kan? Asal tadi pure metal kan? Dia masukkan tin. Okay, sekejap anak teacher. Okay, so dia masukkan tin. Okay, so bila dia masukkan tin bermaksud dah ada campuran. Sebab dia lebih daripada satu kan? So ini baru kita panggil alloy. Okay, faham yang tu dulu. So dah nampak clear sikit. Okay, pure metal adalah terdiri daripada satu atom. Tapi kalau alloy dia campuran. Okay. Okay, so kita pergi kat learning standard. So kita kena describe alloy dengan example dia. And then compare properties. Properties dia dengan pure metal. Alloy dengan pure metal apa beza dia? Pure metal. And then kegunaan. Itu je lah. Simple je. Okay, so kita pergi kat sini. Kat sini adalah maksud dia. Alloy is a mixture of two or more element where the main element is a metal. Macam teacher bagi tahu tadi lah kat atas tu. Ni pure metal. So bila kita tambah apa benda-benda lain tu dia akan jadi nama lain iaitu alloy. So kena faham macam tu Dia metal juga tapi metal daripada campuran. Okay, jom kita tengok kat sini. Ni contoh-contoh alloy yang ada kat daily life kita. Okay, contoh pingat. Kita ada pingat emas, kita ada pingat perak, kita ada pingat gangsa. So kalau aduh, anak teacher kacau lah kejap itulah dia. Okay, so tengok ni pingat gangsa, terutama pingat gangsa. Pingat gangsa ni dia ada campuran metal lain sebab tu dia nampak shiny. Apa-apa pingat pun tapi kita highlight pada bronze ni lah. Bronze ni pingat gangsa kan. So dia ada campuran sebab tu dia nampak shiny. Lepas tu kalau baling pun dia boleh tahan. Dia tahan lasak. Sebab dia ada campuran metal lain. Okay, so apa lagi? Kat apa yang kita guna? Stainless steel, sudu-sudu tu. Sudu-sudu tu kalau perasan kan dia besi. Sebenarnya kalau ikutkan besi ni berkarat. Tapi kenapa sudu yang kita guna tu tak berkarat pun? Ada sebab dia. Okay, so maksudnya benda-benda lain lah. Pewter ni, duralumin ni, and then steel lah, Car ni berbuat daripada besi Kalau terdedah pada oksigen dengan air, oksigen daripada udara dengan air, dia akan berkarat. Besi akan berkarat. Tapi kenapa body kereta tak berkarat? Ada sebab dia lah. Sebab kita masuk campuran lain yang bagi dia tahan lasak. Okay, nampak situ So kunci, kalau karat nanti masalah untuk kita buka pintu kan. So macam kenapa kunci tak berkarat? So sebab apa? Sebab dia adalah alloy. So dah nampak kat situ kenapa kita kena buat alloy. Sebab semua benda tu disebabkan kita nak bagi dia tahan lasak. Okay. Alright. Okay, so next. Tengok sini. Okay, pada asalnya pure metal pure metal. Tengok sini. Kenapa pure metal tak sesuai untuk dijadikan
benda-benda yang kita hasilkan, produk-produk di dalam daily life kita lah. Okay, sebabkan ini. Pure metal are weak, soft and easily corroded. Corroded ni maksud dia terhakis. Terhakis. Okay. So dia lemah, dia soft and easily corroded. Maksudnya tak tahan lah, tak tahan kalau guna pure metal sahaja. Okay, so the properties of pure metal can be improved. Boleh ditambah baik by making them into alloys. Macam tu. Okay, so pure metal ni tak sesuai, disebabkan itu kita improve, kita jadikan dia alloy. So bila nampak je nama alloy, maksudnya dia akan ada campuran lain lah. Okay, so process of mixing atoms of impurities with atoms of pure metal by melting is called alloying. Okay, so impurities ni apa? Ni impurities ni benda asing. Okay, contohnya ni copper. Okay, so copper ni. So dia nak masukkan metal yang lain, dia masukkan tin. Tin. SN SN. So yang benda baru yang dia masukkan tu kita panggil dia foreign atom. Atom asing. Okay, macam itulah. Alright, so ini dia kata impurities ni. Impurities ni adalah foreign atom. Nanti kita faham lah slow-slow Okay, then ni. Ni. Yang ini suka ditanya dalam soalan, kenapa kita perlukan alloying process ni? Ni. 1, 2, 3. Teacher bagi 4 ke 3? 3 je. Ni. Pertama, to improve the appearance of pure metals. Biasanya alloy ni dia akan lebih shiny. Sebab dia ada penambahbaikan kan. Ni metal have shiny. Ni teacher pun explain sikit. Apa maksud dia to improve the appearance of pure metal? So metal have shiny surfaces and then when exposed to oxygen and water, ni teacher kata dah, ni keadaan yang menyebabkan metal akan corrode, terhakis, berkarat. Okay, tapi disebabkan dia dah jadi alloy, so-nya dia lagi tahan lah. Okay, tengok sini. When exposed to oxygen and water, the metal surface loses its shine due to the formations of metal oxide layer. Dia dah nak slow-slow jadi corrode kalau pure metal. Okay, so disebabkan itu kita masukkan foreign atom. Metal yang lain kita panggil foreign atom lah. Yang benda asing kita masuk dalam pure metal tu. So boleh mengurangkan formations of oxide layer. Oxide layer ni menjadi punca berlakunya rusting ataupun corrosion. Penghakisan. Okay. Alright, so ini. Ni teacher bagi reason sekali. Dalam buku teks tak ada kot. Jadi teacher bagi reason sekali. Okay, so next, purpose lain kenapa alloying penting? To improve strength and hardness. Kalau pure metal, kalau sudu kan, kita nak makan pun, makan ayam yang keras pun dah kemek. So sebab tahu perasan kalau beli sudu yang murah ke kedai RM2, mudah sangat kemek sebab dia punya alloy tu mungkin tak banyak yang dimasukkan. Sikit sahaja sebab tu dia murah kan. Kalau yang tahan tu, kalau pergi ke hotel ke apa, kemain dia punya sudu tu main shiny. Keras pula tu kan. Tahan pula tu kan. Sebab apa? Sebab proses alloying tu, maksudnya foreign atom yang dimasukkan tu sangat berkualiti lah. Okay. Right, so ni to improve strength and hardness of pure metal. Tengok ni. Pure metal ni sangat lembut, softer than alloys. So bila kita masukkan foreign atom ke dalam pure metal, so dia akan disrupt. Ni teacher kena tunjuk gambar. Dia akan disrupt the orderly manners of orderly arrangements of metal atom. Ni teacher kena ajar. Okay, tak payah risau Okay, layers of metal atom become more difficult to slide over one another when force is applied. Ni teacher tunjuk gambar lah. Kalau tak tahu. Kalau baca saja tak tahu. Okay. So, itu increase strength and hardness. Satu lagi, to increase the resistance to corrosions of pure metal. Sekali lagi teacher bagi tahu corrosion ni hakisan. Kalau besi dia nak berkarat kita panggil terhakis. Macam tu. Okay, so most metal corrode easily when exposed to air. Okay, so foreign atom in alloy prevent the formations of oxide layer on the surface of the metal. So kena tahu ni lah purpose dia dan kenapa. Reason dia semua ada dalam nota teacher. Okay, baik. Boleh tak follow? Boleh follow tak? Okay tak? Boleh teacher. Yeah. Sorry lah ambil masa petang ni. Kelas apa teacher rasa kesian tapi yelah
terpaksa lah nanti masa awak terakhir pun macam itulah. Dia jadual akan jadi pack. Form 4 junior awak pula yang akan kena berkorban masa kan. Kena tukar masa jadual semua. Tak biasa tu circle dia. Cycle dia. Okay Alright, so ini teacher kena tunjuk eksperimen. Okay, comparison of properties of alloy and pure metal. Yang teacher cakap tadi tu, betul ke alloy ni kuat? Betul ke appearance dia lagi shiny? So betul ke dia tahan hakisan, resistant to corrosion? So kita buktikan dengan eksperimen ini. Okay, sekejap teacher explain dulu, nanti kita tengok video. Video tu 5 minit. Sambil tu bolehlah ambil air ke, makan-makan ke depan video tu. Tapi jangan tidur. Itu je. Okay, so 8.1 eksperimen ni. Okay, satunya pertama sekali kita nak buat eksperimen untuk buktikan bahawa alloy ni sebenarnya lagi tahan, resistant to corrosion compared to pure metal. Kita tengok aim dia, tujuan kita buat eksperimen ni to investigate the comparison between the properties of alloy and pure metal. Properties tu dari segi apa? Ni yang pertama ni. Adakah alloy lagi tahan corrosion ataupun pure metal? So kita nak buktikan lah. Okay, so problem statement dia, apa masalah kita nak buat ni? Kenapa nak provekan? Inilah problem statement. Problem statement mesti ada tanda soal lah. Okay, is an alloy more resistant to corrosions and harder than pure metal? So kita kena provekan persoalan ini. Macam buat SEM lah. SEM kena ada problem statement kan? Kenapa awak nak buat produk tu? Kenapa awak nak buat inovasi tu? So awak kena ada permasalahan awak lah. Okay, so material pula. Ni material lah, stainless steel plate. Kalau stainless steel plate ni alloy. Kalau disebut ni kalau iron plate ini pure. Nanti awak kenal lah sikit-sikit nama alloy nanti So kita perlukan bronze block dengan copper block. Yang ini alloy block. Yang ini pure. Block tu macam kotak block lah, tak tahu bahasa Melayu block lah. Jadi kita tengok lah Okay, so yang ini eksperimen yang pertama. Yang ini yang kedua. Okay, so dia buat kat sini. Yang pertama dulu kita nak buktikan bahawa alloy ni tahan corrosion daripada compared to pure metal. So manipulated mestilah types of plate lah. Satu kita pakai stainless steel plate. Satu lagi pakai iron plate. Siapa yang biasa beli periuk, teman mak dia beli periuk kan? Ataupun bahan-bahan nak masak ke apa kan, kuali ke, benda-benda besi tu, dia mesti ada perkataan stainless steel. Kita kena ambil yang itulah. Sebabnya bila kita masak ni takkan kita nak makan benda yang periuk yang dah berkarat ke apa kan. Sebab tu yang ni. Kalau makin mahal periuk belanga tu kan, maknanya dia kualiti dia improve lah, sangat improve. Dia ada yang non-stick pan lah, semua tu kan. Tu semua melibatkan alloy lah tu. Okay. Alright, so responding apa kita nak tengok? Kita nak tengok apa? Last kali kita nak tengok corrosion of plate. Berlaku ke tak? Responding ni benda yang kita nak lihat. Okay, and then fix. Fix adalah benda yang tak berubah, iaitu size of plate dengan volume of distilled water. So pertama sekali, sebelum kita tengok video, teacher explain, kita bila melibatkan apa-apa metal, pastikan step yang pertama mesti clean the surface by using sandpaper. Sebab metal ni kalau dia terdedah, tak kisahlah alloy ke tak, mesti akan ada oksigen dekat kat sini yang kita panggil oxide layer. Sebab dalam environment kita ada oksigen. So metal ni reaktif. Metal ni dia boleh bertindak balas kan. So dia akan ada oxide layer kat sini. Macam tu. Sebab tu bila kita nak buat eksperimen, apa-apa metal pun, nanti awak akan nampak form 5 nanti lagi banyak pakai sandpaper. So kita pakai sandpaper dulu, baru kita start eksperimen kita. So just senang saja. Sediakan 2 beaker yang ada air. Lepas tu kita clean up dengan sandpaper tu, kita masukkan sahaja dan biar. So biar tu, eksperimen ni memang ambil masa yang lama lah sebab corrosion tu, hakisan tu, dia bukan berlaku dalam masa sejam. Contoh awak beli, ada je contoh teacher kan, contoh awak beli mangga ataupun besi, rantai. Lepas tu rantai tu nak pergi contoh kat grill ke apa kan. Lama-lama kalau awak tengok sebulan 2 bulan dia berkarat juga kan. Sebab apa? Sebab dia terdedah pada oksigen, air lah ataupun water. Lagi-lagi hujan ni bukannya pure water kan, dia kadang-kadang ada acid rain kan. Sebab itulah rantai ni walaupun dia alloying, tapi lama-lama dia akan berkarat. Maksudnya corrosion ataupun pengaratan tu berlaku mengambil masa yang lama lah. Sebab tu kita ambil eksperimen ni sebagai selama 1 week.
Okay, so yang ini result kita akan tengok pada eksperimen MRSM muka. Jadi kita tengok result dia apa jadi. Okay, after cleaning with sandpaper, supposedly stainless steel ni kena shiny lah. Clear and shiny. Sepatutnya air ni sebaliknya lah, not shiny. So after immersing sepatutnya yang ni tak berlaku corrosion. Ni berlaku corrosion. Kita tengok nanti ya. Okay, then itu pasal corrosion. Teacher sekali arung lah sebelum kita tengok video. Itu pasal resistant to corrosion. Kita nak buktikan. Okay, and then kita pergi kat hardness of substance. Hardness of substance ni paling famous kalau nak masuk dalam exam pun eksperimen ni, compact to eksperimen ni. Sebab ni simple sangat. Ni, hardness of substance. Okay, kita nak tengok tahap kekuatan sesuatu alloy ataupun pure metal tu. Bertahan ke tak bertahan? Okay, kita tengok ya. Hipotesis ni construct sendiri. Okay, tak apa itu. Variable pun construct sendiri. Boleh buat kalau kita buat eksperimen kan. Okay, tak apa. Teacher nak explain yang ni. Macam mana dia buat? Okay, boleh jadi awak kena buat amali yang ini. Tahun depan, Wallahualam kan. Okay, pertama sekali kita ambil retort stand. Okay, and then kita ada ruler ni sebab nak bagi ketinggian tu biar sama. Satu lagi kita akan repeat kan. Sebab tu kita kena pakai ruler lah biar ketinggian sama. Kalau ketinggian lain, kalau kita hempaskan beban, dia akan beza juga kan. Impact dia pun akan berbeza sebab tu ketinggian biar sama. Okay, so apa kita nak buat ni? Okay. 1 kg weight. Steel ball bearing. Ni, kita ball ni, kita lekatkan pada bronze block. Yang ni kita nak tengok kat sini. Bronze block ni jadi apa? Okay, bronze block ni apa nak panggil block tu? Kotak kayu ke? Ni apa? Block lah. Ni adalah alloy. Block yang diperbuat daripada alloy. So, bila ada steel bearing ball ni, dia akan jadi macam ni. Dia kemik ke tak kemik? Kita nak ukur ni, diameter dia. Berapa dalam dia masuk ke dalam permukaan bronze block tu. Kita nak tengok tahan ke tak bronze block ni pada beban tu. So bila kita lepaskan 1 kg weight ni ke atas ball ni, so ball tu akan menjunam kan. So kita nak tengok diameter dia dalam ke tak. Itu yang kita nak tengok. So kita akan repeat pakai apa? Kita akan tukar block ni dengan pure metal pula. Dalam tak kalau kita lepaskan 1 kg weight ni, dalam tak? Supposedly copper lagi dalam sebab dia tak kuat sangat. Bronze ni dia sikit je diameter dia. So kita akan ukur kat situ lah diameter dia. Ukurlah diameter dia pakai pembaris ni juga. Satu ketinggian dan juga diameter dia. So ni kita akan ni fix steel ball bearing. Macam teacher bagi tahu, letakkan cellophane tape. And then gantungkan 1 kilogram berat tu kan. 1 kilogram weight kat ketinggian 50 cm. Dua-dua kena sama Kita nak repeat 2 kali. Tapi yang ini dibagi, kalau dalam buku teks dia minta kita repeat banyak kali sebab kita nak average. Benda yang sama tapi repeat banyak kali and then kita kira purata dia. So tapi blok ni pakai 2 je. Bronze iaitu alloy. Copper ni pure metal. So kita kira lah diameter kemik dia tu berapa diameter dia. Okay, macam teacher bagi tahu supposedly eksperimen kena proofkan, kena tunjuk kat kita bronze ni lagi kecil diameter dia berbanding dengan copper. Okay, so jom kita tengok video. Nanti boleh tak respon kat teacher sama ada video ni clear ke tak Okay ni. Keluar tak? Keluar tak? Keluar kalau tak ada suara ke apa-apa ke tak apalah, janji kita nampak. Kini daripada MRSM muka. Tengok kalau ada masalah bagi tahu teacher.
Okay, video dia smooth tak? Ada lag? Ada teacher. Okay. So macam tu lah. Kalau rasa macam still tak clear lagi, tengok balik teacher ada bagi link dia kan. Macam tu lah cerita dia. Okay. Okay, so kita nak pergi pada nak jawab soalan discussion. So minta awak salin boleh? Salin Sepatutnya awak jawab lah kan, tapi tak buat eksperimen macam mana? So student jawab. Okay, discussion. Okay, kenapa? Why must the stainless steel plate and iron plate be cleaned with sandpaper? So apa-apa metal kena clean dengan sandpaper. Reason dia semua sama. Eksperimen apa-apa pun kalau pakai sandpaper, reason dia mesti sama. Okay, so salin to remove the outside layer from surface of the metal. Kita nak removekan outside layer sebab kat environment kita ada oksigen. So oksigen akan lekat pada permukaan metal. So daripada copper, contoh copper. So dia akan jadi CuO atas ni. Macam tu. Okay, so number two. Compare the rate of corrosion of stainless steel and iron plate. So jawab macam ni je. The rate of corrosion of stainless steel is lower. Lagi lambat lah untuk alloy kan. Lower compared to iron. Okay. So nombor 3. Okay. Boleh tak jawab? Siapa nak jawab? Which block form a dent? Dent ni kemek dia lah. With a larger diameter. Bengkok tu. Siapa? Copper block ke bronze block? Copper block. Sebab dia pure metal Copper block lagi menghasilkan kemek yang lagi besar lah diameter dia. Diameter ni jejari. Diameter is diameter lah kan. 2 kali jejari kan. 2 radius kan. Ni. So macam dia contohnya ball tu. Dia hasilkan lekukan tu macam ni. Lekukan ni. So kita ukur lah. Macam tu. Nanti tengok video tu balik lah. Okay, number 4. Relationship between siapa ni? Diameter of the dent and hardness of substance. Okay ni. The smaller the diameter of the dent tu, the harder the substance. Maksudnya kalau kecil je dent dia tu, so maksudnya lagi kuat lah dia kan. Kalau dia bengkok lagi besar tu maknanya dia soft lah. Okay, so ini macam biasa hantar kat teacher. Kena hantar sebab teacher nak tahu tulis ke tak. Nanti bila nak buat revision senang. Sebenarnya awak dah ada jawapan kan. Okay, so itu sahaja untuk yang eksperimen Okay, pergi kat sini. So kita kena compare. Ni kena tahu. Compare alloy dengan pure metal. Okay, teacher kalau boleh nak sampai 8.2. InsyaAllah sebelum 4.5 tu memang akan habis lah insyaAllah. Okay, alloy. Okay, alloy dengan pure metal. So ada 3 je. Tak banyak pun. Surface. Permukaan dia shiny dengan dull ni. Dull ni dalam Melayu apa? Yang ini shiny ni bersinar kan. Kalau dull apa? Dull apa tak berapa nak ni lah kan. Tak berapa berkilat lah kan. Itulah Teacher pun tak tahu. Dull ni tak berkilat sangat lah. Okay, resistant to corrosion. Ini resistant, tahan. Yang ini easily corroded. Corroded Okay, and then hardness. Hardness dia, siapa yang lagi kuat, lagi keras, alloy. Ini less. Okay, so teacher nak explain tentang kekuatan ini. Yang tadi teacher kena tunjuk gambar ni, yang kat sini. Yang dia kata kenapa layer pasal layer ni kan. Ni, apa maksud dia ni? Ada arrangement of metal ni become more difficult to slide over apa benda ni. Ini gambar dia. Ini penting juga nanti kita nanti ada soalan teacher tunjuk dalam handout teacher. Okay, so pada asalnya atom pure metal kita belajar dulu kan, solid, liquid and gas. Ada yang hantar jawapan dah. Apa tu yang tersalin? Okay, Zatul. Okay, ni pure metal sama macam kita lukis solid yang kita belajar awal-awal, chapter awal-awal dulu. So dia sangat rapat kan, and then dia tersusun.
So dia kata gini, a pure metal is made up of one type of atom. Ingat pure metal ni macam mana nak tahu dia pure metal kalau dia ada satu jenis atom sahaja dalam substance dia tu lah. Okay. That is same size. Kena same size. Bila nak lukis kena same size. And arrange in orderly arrangement. Tersusun. Okay. So ada ayat dia. When force is applied. Kalau tak cakap force is applied, dia dalam keadaan macam tu je lah. Kita kena cakap bila daya di-apply kan ke atas atas pure metal tu, apa yang akan berlaku. Sebab tu lah when force is applied itu sangat penting. Kalau dalam keadaan biasa, kalau tak ada apa-apa yang usik dia, dia sama je kan. Tapi bila ada daya yang hentak dia tu is applied, apa yang berlaku pada layer dia? The layer of atom in the metal easily slide over each other. Sebab tu dia kemik dengan cepat. Sebab the layer of atom in the metal easily slide over each other. So yang ini sangat penting. When force is applied sangat penting, start dengan tu. So apa berlaku kalau force is applied, layer of atom yang tadi elok-elok tersusun tu, dia akan slide over. So this causes pure metal to be ductile and easily pulled into fine wires. Maksudnya ductile ni mudah ditempa kan. Maksudnya kalau wayar yang macam perlukan kita nak buat bentuk-bentuk tu, better pakai pure metal. Sebab pure metal ni dia sangat lembut, kita boleh bentuk dia, boleh ikat dia, macam tu. Okay So tapi yang penting kat sini. Okay. So tengok sini lah. Pure metal are also malleable, ditempa kan. Sama lah ductile. Okay ni, tengok sini. Force, bila ada force, dia akan berubah, layer dia akan berubah. So baca kat sini lah, its shape can be easily changed. Dia mudah kemik. Okay. And then when force is applied, sama juga. When force is applied, the layer of atom in metal will slide to fill the empty space and form new structure. Maksudnya sekarang, kita ada pure metal, kita apply force. So dia akan kemik macam ni kan, contoh kemik macam ni. Apply lagi force, dia akan kemik macam ni pula. Macam tu ke? So dia akan selagi mana ada empty space kat layer dia tu, kat atom dia tu dalam ruangan atom dia tu, so dia akan ikut. Sebab apa? Sebab dia sangat lembut. Kita apply lah force banyak mana pun dia akan terbentuk ikut force yang kita apply tu lah. Kalau belah ni kita apply, belah ni yang kita apply, dia bengkok kat sini pula. Layer dia pergi sini pula. Pergi apply kat sini, layer dia pergi ke tengah pula. Macam tu. Dia ikut force tu ke mana. Sebab dia sangat soft. Okay. So apa berlaku kalau kita tukar pure metal ni, kita letak alloy. Alloy tu maksudnya kita letak foreign atom lah. Metal yang lain. Okay, mix dia. So an alloy is formed when foreign atom, so metal lain metal. Biasanya metal lah, metal lain mix with the pure metal. These foreign atom are different in size, okay. So bila dia masukkan sesuatu yang asing, dia akan masukkan saiz yang besar. Sebab dia tak nak bagi ada ruangan yang macam ni lah. Tak nak bagi ruangan macam ni. Ni kan. So different in size. Tadi kalau pure metal semua same size. Ni same size. Bila lah jadi alloy, ada yang size yang kecil, ada saiz yang besar. Yang besar biasanya yang foreign atom tu. Lama-lama nanti awak akan okey. Sebab senang je sebenarnya ni kan. Okay, so ni these foreign atoms are different in size compared to atoms in pure metal. So hence the orderly arrangement of atom in pure metal is disrupted. Terganggu lah. Daripada elok-elok dia tersusun macam ni. Bila kita masukkan alloy, foreign atom, kita alloyingkan dia, proses alloying. So arrangement dia jadi dah tak betul dah. So yang itu bila dia jadi dah tak betul tu, so this make it difficult for the layer of atom in alloy to slide over. Disebabkan ni lah, ada foreign atom ni lah, bila kita apply force, dia susah untuk dia slide over atom tu. Sebabnya tak ada space. Macam ni kan senang slide over kan ni. Slide over sebab ada space kan. Pergi sini, space sini, pergi sini, ada space kat sini. So bila ada foreign atom, dia menahan lah, dia menahan daripada dia terbengkok lagi banyak ke, itulah dia berubah bentuk lagi banyak ke. Sebab itulah alloy ni lagi tahan. Okay. Alright, so last sekali pasal alloy. Habis dah pasal alloy. Nanti kita pergi kat revision handout tu untuk lagi faham. Okay, so yang ini, table yang teacher letakkan ni wajib hafal. Wajib hafal. Terpaksa hafal. Sebab apa? Sebab ni contoh alloy yang dia suka tanya. And then persen tak perlu hafal, persen tak payah hafal. Yang hafal campuran ni, duralumin ni
Apa nak kena campur? Nak hasilkan bronze ni apa nak kena campur? Ni kena hafal So hafal sikit properties dia and then uses dia. Sebab dalam DSKP dia minta student tahu apakah uses setiap alloy tu. So alloy yang biasa kita ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni je 6. So kena hafal lah. Teacher ulang percentage tak perlu hafal pun. Tak hafal pun tak payah. Tapi mixture dia kena tahu. Untuk hasilkan alloy, steel apa yang kita perlu. Stainless steel apa yang kita perlu. Macam tu. Okay So habis kat situ. Superconductor pun adalah salah satu contoh. Tak apalah tu. Jom kita pergi kat sini. Kalau ada soalan stop teacher ni. Kalau pergi kat handout teacher lagi mudah nak faham sebab dia terus nota yang sangat simple lah. So definitions of alloy, apakah dia? Ni awak boleh tengok nota teacher. Mixture of two or more elements with certain fixed composition in which the major component is a metal. Yang ni yang digariskan ni adalah poin yang dalam SPM yang perlu ada. Okay, campuran dua ataupun lebih elemen yang mana a certain fixed composition tu maksudnya kan ada banyak percentage kan composition tu kan. Ada yang masuk 30% je, ada yang 20% sahaja, sebab tu kena ada with a certain fixed composition in which the major component yang mana campuran tu kebanyakannya daripada metal. 4-inch atom kita masukkan metal. Okey, teacher terkeluar sekejap. Teacher terstop kat mana? Ada tak? Kau okey je tadi? Okey je teacher. Okey je. Tiba-tiba Teams kata keluar. Okey, dah situ. Alright, so seterusnya purpose. Tengok je lah nota teacher buat untuk awak ni. Khas untuk student teacher. Ni kenapa? Increases metal strength and hardness. Kalau dari segi penerangan tu nanti awak tengok nota teacher lah. Tapi yang penting purpose dia. Okay? Contoh dia bagi contoh je lah ni. And then apa lagi? To prevent corrosions of metal. And then to improve appearance of metal. Kadang-kadang yang ni sesuai jadi masuk dalam AC. So bila masuk dalam AC, dia kena gini pula. AC ada tiga purpose yang biasanya dia bagi tahu. So explain sikit-sikit lah ni. Sikit-sikit je, tak panjang pun. Macam tu. AC sesuai lah. Tapi tak tahulah sebab soalan daripada BPM kan HQ, dia tak tahu AC kat mana. Tajuk mana dia masukkan. Okay. Alright, so properties of alloy. Mulur dan keboleh tempaan. Kalau rasa nak buat dalam bahasa Melayu boleh. Tak masalah, teacher bagi markah sahaja. Ni, kalau pure metal pada asalnya dia ductile and malleable. Susah nak sebut. Okay, mudah ditempa, mudah dibentuk. Ketuk je. Contoh macam yang teacher selalu belajar dulu kan. Masa duduk sekolah, cikgu teacher selalu bagi contoh keris. Keris tu dia mudah dibentuk kan. Keris kan, kalau kita tengok hang tuah punya kan. Ini bentuk keris dia macam ni kan. Allah huduhnya. Macam cacing. Gitulah. Mudah ditempa cikgu cakap. Sampai sekarang ingat. Sebab keris kan bentuk macam tu kan. So and then good conductor of heat and electricity, high melting point and boiling point. Okay, so yang ini yang penting sekali. Arrangement of atom in metal. Yang ini dalam metal lah. Ni dalam alloy. Ni dalam metal. So macam mana nak explain kalau soalan masuk pula pasal arrangements of atom. Compare arrangements of atom in pure metal and alloy. Ambil sebiji macam ni. Ni. Yang penting atom kalau disuruh lukis, okay, awak lukis yang ni. Ni. Kalau AC kan, kalau nak tambah markah, awak lukis. So teacher sarankan awak bawa jangka lukis masa exam. Sebab jangka lukis nanti kan kalau dalam chemical bond kan kita ada buat lukisan ni kan. Electron arrangement kan. So iaitu kena bulatan yang sangat cantik. Kalau dia layer macam ni kan tak boleh ni. Sebab tu nanti masa exam dia cakap bawa lah jangka lukis. At least bulatan yang kita buat tu sama besar. Sebab kalau alloy ni, dia jawapan dia kalau awak lukis tak boleh macam sekejap gini, tak boleh. Walaupun awak lukis cantik, tersusun tapi tak same size, dia jadi salah. Rugi kat situ Okay, pure metal dia memang same size sebab dia satu atom sahaja dalam pure metal tu. Sebab tu bila kita nak explain kita cakap lah atoms in metal ataupun kita tambah pure metal tambah pure lah. Boleh nampak sikit kan. Pure metal same size, ni sangat penting. Okay, the arrangement of atom in orderly manner ataupun orderly arrangement, tersusun. Okay, so yang ni tengok apa yang dia explain. Mesti ada when force is applied.
Mesti ada. Kalau awak cakap the layer of atoms slide over each other easily, tapi tak ada when force is applied, salah. So dia kena ayat penuh macam ni. Apabila daya di-apply kan, diletakkan pada ni kan, pada permukaan tu, so the layer of atoms senang nak slide over. Okay, so does metal can be stretched and then can be shaped. Ikut je apa yang teacher tulis kat situ. Nota teacher ni Okay, so itu baru satu arrangement of metal, pure metal. So kita compare pula dengan alloy. Alloy kita dah masuk bahan asing kan, 4-inch atom kan. So bila lukisan nak buat macam mana? Suka hati tapi kena buat dua saiz. Okay, suka untuk teacher mengingatkan bila kita nak lukis, contoh lukis gini. Pure metal. Lukis sama lah kan, sama kena label. Contoh sini copper. Dia akan bagi tahu kena label. Lepas tu alloy. Dia bagi tahu lah contohnya bronze. Contoh bronze kan, tengok sini kan. Tengok sini. Kan kena hafal kan. Tengok bronze, dia dua je. Copper dengan tin. Kalau ada tin tu maksudnya dia bronze lah. Nak hasilkan gangsa. Okay, awak pun lukis. Lukis tak, bila nak jadi alloy, jangan buat sama macam ni cantik sangat. Jangan buat cantik sangat. Okay, buat lagi ni. Satu akan, polish atom akan jadi besar. Buatlah macam tu. Macam tu. Gitu. Tapi yang penting kan, kena label ni CU, ni tin, SN. Nak buat tin pun boleh, nak namakan dia pun boleh, nak eja pun boleh, tak masalah. Asalkan label. Baru nampak perbezaan tu. Siapakah dia ni, tak payah nak shape pun tak apa, asalkan saiz dia berbeza. Alloy mesti saiz yang berbeza, pure metal mesti sama saiz dia. Okay, so macam mana dia explain? Tengok sini. The size of atom in alloy not same size ataupun different size. Okay, the presence of atoms from the 4-inch metal disrupt. Ni dia ganggu. Ni wajib ada. Disrupt the orderly arrangement of atoms. Okay, so atoms not easily slide over each other. So thus alloy is stronger and harder than its pure metal. Tu teacher kata pakai je nota teacher ni dia sangat complete. Okay, so ini benda yang sama macam dalam nota teacher tadi. Contoh-contohnya ni kalau composition kan tak perlu hafal pun. Percentage dia. Hafal jenis metal, 4-inch metal dia, tapi percentage tu jangan kata lah percentage nak kena hafal je lah. Tu jadi susah tu. Tak payah hafal lah, tapi kena hafal ni. Campuran dia apa? Properties dia apa? Kegunaan sikit-sikit boleh lah. Kadang dia minta satu je. Okay Alright, so jom kita try buat soalan satu. Try buat. Lepas tu kita buat soalan satu, buat soalan dua. Lepas tu ni sikit, lepas tu terus masuk 8.2, lepas tu habis lah. Nanti next class senang, tinggal berapa 8.3 dengan 8.4 je. Tu pendek juga. Senang. Habiskan. Okay, jom kita buat ni. Siapa nak bagi jawapan kat teacher nanti hantar Hantar kat Telegram. Okay. Okay. Siapa dah ada jawapan nanti hantar je. Teacher bagi 2 minit je, senang je. 2 minit. 3.49 lah. Teacher tunggu siapa nak hantar. Salah tak apa. Janji hantar dapat markah. Walaupun dah penuh 20 pun apa salah mencuba.
Dia dah beberapa hantar. Tak apa, cuba je. Jangan takut salah ke apa, tak apa, cuba Okey. Sebabnya alang-alang soalan ni pendek, chapter ni pendek, baik teacher buat latihan banyak sikit. So nanti masa cuti pun awak tak adalah teacher nak kacau kan. Jom kita buat extra class, tiba kan. Tak nak ganggu. Teacher nak boleh ke cuti pun lega dah. Okey. Ada lagi tak nak hantar? Okey, Ahmad Hasif. Izzah. Okey, Aisyah. Masalah tak apa Izzah, tak apa. Okey je. Janji hantar. Nak markah je tu. Nak bagi markah teacher. Okey je. Cukup dah ke? Cukup. Okey Ahmad Hasif. Ahmad Hasif. Teacher bagi nama penuh lah. Student teacher ada yang nama Ahmad, ada yang nama Hasif. Faris Hasif, Ahmad Rizal. Ada lagi Ahmad kan? Okey Zatul. Okey. Ada lagi nak hantar? 349 dah. Okey Afnan. Okey, jom kita check jawapan korang ni. Okey, so jawapan dia ada 3 dengan 3. 3 dengan 3. Kalau rasa tersalah buat tu nanti betulkan Okey, alloy kalau nama macam pelik-pelik sikit tu, so dia alloy lah tu. Ni brass, steel dengan pewter. Ni lah dia 3. Tu teacher kata nanti lama-lama awak akan familiar lah dengan nama alloy ni. Nama pelik-pelik tu dia lah tu, steel tu. Steel pun termasuk. Kalau nak tahu tengok kat sini. Steel ni termasuk juga, ada tak steel ni? Campuran iron carbon dengan iron dengan carbon. Okey So selain pada tu, kalau tak ada dalam list atas ni, dia adalah pure metal ataupun dia memang ada dalam periodic table. Periodic table. So contohnya tin, chromium ni ada dalam transition element dan juga iron. 3 ni tulis kat sini iron, chromium dengan tin. Pure metal lah tu. Nama lain ni yang pelik-pelik sikit tu adalah alloy. Okey, jom kita pergi buat kat bawah ni. Bronze is a type of alloy of copper. Okay, name the element that is added. Ni yang teacher kata kena hafal lah. So bronze ni dia adalah copper pada asalnya. Dia daripada pure metal copper dan dia tambahkan elemen yang lain iaitu foreign atom dia adalah tin. Tin. Okay. Okay. So dia kata namakan kan, so tak boleh buat dalam bentuk simbol lah. Tak boleh buat SN, tak boleh. Kalau dia kata state, baru boleh buat nama ataupun simbol macam ni. Okay, 2 ciri. 2 ciri yang macam teacher ajar tadi lah. Characteristic of alloy. 1. Metal strength and hardness. Ni karakteristik. Kita tengok kat atas ni. Hardness dengan appearance dia. Okay So teacher nak tengok ada berapa bagi, tak ada ni. Tak ada. Appearance lah. Appearance kita buat appearance dengan hardness dia. Tak ada ke teacher bagi tahu kat atas ni? Inilah kan. Shiny surface, resistant to corrosion, yang itu. Ni. So ciri-ciri dia, ni shiny surface. Lagi apa? Height. Lagi apa? Resistant to corrosion. Okay. So why? Explain why bronze is harder than pure copper. Berapa markah kat situ? Hanya 2. So jawab macam ni. Okay. Tin in copper atom. Ni nak belajar cara jawab lah. Nanti dah study elok nanti insyaAllah boleh buat. Disrupt. The arrangement of atoms. Okay, so ambil ayat atas lah cantik sikit. Kejap ya. Ini ayat ni. Ni. The presence of atom from the foreign metal disrupt ni lah. Ni. Ambil ayat ni B dengan ini. Ni dengan D.
Ni. Sebab teacher buat jawapan macam tak cantik je. Copper. Tak payah buat jawapan teacher. Ini the presence of siapa tadi? Ni. Teacher buat gini The presence of tin as foreign atom. Okay. Disrupt. Dia ganggu lah. Disrupt the orderly arrangements of atom. Okay. So teacher tak tulis situ sebab ada kat sini dah. Then atoms not easily, salah hija easily tu, ada L tertinggal, not easily slide over each other. Thus, bronze, kita gantikan dengan nama dia. Bronze is stronger and harder than its pure copper. Macam tu. Dapat tak jawapan dia? Dapat tak? Korang? Ke nak teacher tulis? Dapat teacher. Teacher ulang The presence of tin as foreign atom disrupt the orderly manner the orderly arrangements of atom. Atom not easily slide over each other. Thus, bronze is stronger and harder than its pure copper. Okay. Okay, jawab kat situ. Alang-alang kita buat. Tak ada homework lah nanti Tak tahulah kalau kat bawah ni. Okay, so pergi kat sini. Latihan 3 pula. Okay, latihan 3 pula. Dia suka tanya definition. Satu, dia ada suruh lukis tak? Lukis. Lukis. Ni teacher kata kena lukis. So buat gini. Satu, awak nak buat apa? Pure copper dulu. Pure copper. Nanti awak buat bulatan elok-elok Okay. Ini buat cantik-cantik. Berapa banyak nak buat? Buat 3 layer je. Jangan buat 2. Buat 3 ke atas. Ada orang suka 3 kali 3, maksudnya 3 kali 3. Suka hatilah. Janji lebih daripada 2. And then cantik and then same size Lepas tu buat apa? See you. Label. Okay, so ini pula. Bronze dia. Bronze ni adalah campuran kan? Alloy kan? So buat yang besar dulu. Lepas tu buat kecil-kecil keliling dia. Tak payah cantik pun tak apa. Gini, buat besar pula. Keliling gitu. Gitulah. So, label lah. Ni CU. Apakah campuran dia? Sebab tu kena hafal. Tin ataupun SN. Macam tu lukis Okay. So, okay, andai kata dia bagi kotak lah. Kata dia bagi kotak. Tak semestinya kena penuh Tak semestinya penuh kotak. Janji kita lukis betul. Tak semestinya penuh kotak. Pernah student teacher buat penuh kotak kan. Dia kata susah lah kan. Tak semestinya dia bagi kotak tu nak bagi nampak proper je. Okay, so ni latihan 3 pula. Latihan 3 kita buat terus. Atom zinc dengan macam mana buat ni? Atom zinc dengan copper juga. Jom kita tengok. Tadi bronze. Bronze dengan tin So apa lagi yang copper kat sini? Tengok sini. Copper dengan zinc. Brass, loyang. Ni. Ada lagi copper. Banyak. Copper banyak. Ni lagi copper. So tengok sinilah. Nanti hafal lah baru belajar takkan nak hafal terus kan. Lihat dulu. Okay, state the name of alloy X. Okay, alloy X ni masukkan zinc. Alloy X. Mana alloy X? Okay, kalau copper dengan zinc dia mestilah loyang. Itulah brass tadi tu. Tadi sebab tu kena hafal campuran tu. Okay, next. Nyatakan. Name of, sudah ayat ni. Nyatakan maksud alloy. State the name of, tengok. Kalau macam ni jadi dia nak definition ke dia nak apa sebenarnya? Kalau dia nak macam ni, tengok bahasa Melayu. Kalau salah, kalau dia tak sama sepatutnya dia kata nyatakan maksud alloy. Tapi kat bawah state the name of alloy X. Lah tu. So kita tengok bahasa Melayu. So kita buatlah maksud alloy yang teacher bagi kat atas tadi. Mixture of 2 or more elements. 2 or more elements with fixed constituent composition tu. Ni. So macam teacher bagi tahu lah. Kalau salah kat bahasa Inggeris, kita kena refer bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu lagi diutamakan. So dia nak maksud sebenarnya tu. So inilah maksud dia complete kena ada ni. Complete kena ada. Okay. So terus pergi kat soalan tu. Definition you salin sendirilah kat atas
Okey, ni dia kata state the name of atom M. M pula. Sudah. Oh, M. Okey, ni M ni apa? Kalau copper dengan, kalau bronze dia campuran apa tadi, M? Copper dengan? Bronze tadi, copper dengan? Bronze tadi campuran apa? Copper dan? Tak ada dah. Tin. Tin. Okay, so dia kata what is the difference in terms of hardness between bronze dengan copper? Ni senang je, jawab je. Bronze is harder than copper. Gitu, senang je. Sebab dia satu markah je, tak perlu nak explain panjang-panjang. A layer when force is applied itu kalau dia kata describe ataupun explain. Ni Dan tak faham. Okay, so tengok sini. Dia kata perbezaan antara bronze dengan pure copper dari segi size. Okay, kalau dari segi size, dia different size. Untuk bronze. Bronze tu different size. Kalau pure, mesti same size. Okay, and then daripada susunan dia, not in orderly arrangement. Tak tersusun lah sebab kita dah masuk 4-inch atom kan. Ni, in orderly arrangement. Manner pun boleh juga. Dia tersusun juga, maksud yang sama juga. In orderly manners pun boleh. Okay, describe what happened. Yang ni macam teacher bagi kat atas tu. When force is applied, awak jawab yang tu. Ni dia bagi tahu when force is applied, apa berlaku. Tulis lah. Salin je balik. When force is applied, the layer of the atoms is not easily to ataupun mula-mula dia berapa markah? 3 markah. 3 markah kena start gini. 3 markah kena start gini. Teacher ajar. Sebab pukul 4 ni. Ini. B, C, D. Lepas tu yang pure ni. Ni. B, C, D. Macam tu So nanti salin. Okey, dia senang je. Jangan risau. Dah habis. Okey, ini. Ini pun sama. Macam yang teacher kata, dia tak ada benda lain. Dia pusing-pusing benda yang sama. Dia terangkan. So nak buat apa macam tadi yang teacher bagi tahu kat atas tu. Apa dia layer dia, when force is applied, disrupt dulu arrangement dia, bagi tahu arrangement dia macam mana, salin je. So pentinglah nota ni untuk awak sebenarnya untuk study. Okay, so sekarang pukul 4 habis dah pasal alloy. Ada tak nak tanya pasal alloy ni? Nurin okey tak Nurin? Lama tak dengar suara Nurin. Okey, boleh. Afnan? Boleh. Ni Ammar Hanafi kan? Kelas ni Ammar Hanafi kan Marizan Hafiza. Ammar Hasif. Ni Muhammad Ammar bin Ammar ada Ammar? Ammar okey tak? Dah on mic dah tapi tak bunyi. Tak apalah. Tak nak jawab ke? Okey tak tu? Tak keluar suara Ammar. Okey, tak apa Ammar. Okey. So sekarang ni kita nak pergi alloy macam tu je. Dia pusing-pusing kot tu lah. Teacher kata sikit je. Habis dah. Okay, kita pergi kat sini 8.2. Pull lagi sikit. Kita nak belajar pasal composition of glass. Sampai sini je lah hari ni. Lepas tu kita sambung 8.2, 8.4. Dah habis settle. Sebab tu 2 kali kelas. Tapi dikacau pula kan. Tak apalah. Okay, 8.2 compositions of glass and its uses. Tadi pasal alloy. Alloy benda yang metal, yang melibatkan metal lah. So sekarang kita belajar pasal kaca pula. Kaca sangat mudah. Sangat mudah lah. Teacher ada video yang teacher buat sendiri. Nanti teacher bagi. Okay, so ini. Okay, glass. Pertama sekali macam inilah. Kita pergi kat ini dulu. Apa nak kena tahu? Describe briefly with example the types of glass. Kena tahu type of glass. Jenis-jenis glass ada berapa. And then composition untuk setiap glass tu apa yang dimasukkan untuk hasilkan glass tu. And kegunaan dia. And dia juga properties. Nanti teacher ajar. Okay. Untuk buat glass, dia ada satu main ingredient dia. Nak buat glass. Nanti teacher share video.
Sebab video tu memang teacher buat pun. Okey So main ingredient dia adalah sand. Dia kena ada pasir. So nama lain untuk pasir adalah silika atau silicon dioxide. Tulis kat situ main ingredient main ingredient bahan-bahan ingredient in making glass. Mesti setiap gelas tu ada silika ataupun nama lain dia adalah silicon dioxide. So silicon dioxide ni SiO2. So dia bukan benda yang berbeza. Kalau dia kata silicon dioxide itulah sand, itulah silika. Kalau dia kata silika itulah silicon dioxide, itulah sand. Dia ada 3 nama. Tapi biasa kita pakai silika lah. Okay, and then ada gelas dia tak perlukan campuran apa pun. Dia pakai silika sahaja. Okay, ada gelas yang perlu tambah ada elemen. Baru terhasilnya gelas. Dan kita heat strongly and then terhasillah gelas. So cerita dia setiap gelas yang kita belajar nanti wajib ada silika. Yang mana campuran-campuran tu kita akan tengok. Okay. Alright, so tengok sini. When silica, macam teacher bagi tahu kan. When silica is heated together, okay, ada gelas, dia perlukan campuran lain untuk hasilkan gelas tersebut. Dia ada banyak jenis gelas kan. Ada yang tak perlukan langsung. Ada elements. Dia nak silika sahaja. Ada juga. Okay, contoh ni. When silica is heated together with other chemicals, so various type of glass with different properties are obtained. Okay, bila mana silika ni kita campurkan dengan macam-macam. Contohnya type A. Campurlah silika dengan bahan B. Contoh lepas tu ni type glass nombor 1. Okay. Yang kedua pula, gelas kedua nak hasilkan silika tambah bahan C. So bila tambah bahan yang berbeza, dia akan hasilkan specific properties yang berbeza. Mungkin yang ini lagi tahan panas, mungkin yang ini mungkin lagi ringan, macam tu. Sebab kan ada chemicals yang dia tambah tu. Okay. Tetapi walau apa pun yang dia tambah, basic dari segi asasnya semua gelas sama. Ni basic properties ni, ciri-ciri asas. Basic dia semua sama. Maksudnya gelas ini mesti ada ciri-ciri itu. Tapi kalau special properties masing-masing ada special lah. Tapi basic semua kena ada. Okay, pertama sekali semua gelas basic dia mestilah insulator. Ada tak kaca kat rumah yang boleh yang boleh conduct electricity? Mana ada, semua kaca adalah penebat. Heat insulator, tak boleh serap haba. Waterproof, ada tak kaca yang menyerap air? Mana ada. And then hard but brittle, dia keras tapi dia mudah rapuh, pecah lah kan, mudah pecah. Okay, transparent, kaca kan transparent, boleh tembus, boleh tengok kan. Ada tak ada tapi kaca tu kalau yang kata adalah teacher yang tak transparent sebab dia tinted. Dia tambah tinted tu. Kalau pure glass mana ada semua transparent, yang ada colour tak ada colour tu dia tambah tinted tu kan. Dia lekatkan tinted tu. Pada asalnya semua transparent Okay, and then chemically inert. Chemically inert ni bermaksud unreactive. Okay, contohnya awak ada cawan kaca. Lepas tu awak pun add lah gula, air, sirap semua. Okay. Ada tak kaca tu sekali bertindak balas dengan sirap, gula, air panas yang awak masukkan tu? Tak kalau tak berasa benda lain lah. Semua akan jadi akan tercemar lah kan kalau dah masuk chemical tu. So kaca ni chemically inert, maksudnya dia unreactive. Kita masuklah campuran apa pun dalam reaction ni dia takkan bertindak balas, dia tak ada kesan pun. Sebab tu kita buat pakai kaca kan, contoh ataupun beaker yang dalam lab. Kita buat banyak reaction kan. Ada tak kaca dengan dia pun sibuk sekali nak react? Tak ada. Sebab apa? Sebab dia chemically inert. Tu maksud dia. Okay. So kita pergi kat types of glass. Sikit je. Ada 4 sahaja. Okay. 1 fused silica glass. 1 soda lime glass. 1 borosilicate glass. Dan 1 lagi lead crystal glass. Ada 4 sahaja. Okay. Setiap glass awak kena tahu macam yang learning standard bagi tahu, kita kena tahu inilah nama dia.
types of glass lah ni. Pertama types of glass. Okay, kedua kena tahu composition. Apa yang dia tambah untuk hasilkan glass ini? And then ketiga properties. And then keempat uses. Okay, kita tengok dulu kat type. Type yang pertama adalah nama dia fused silica glass. Ni maksud teacher 4 benda ni setiap glass awak kena tahu. Okay, yang pertama fused silica glass. Ni type yang pertama. Okay, composition. Composition tu bahan apa yang dicampurkan tu untuk hasilkan fused silica glass? Tengok sini. Fused silica glass is made from silica, iaitu nama lain dia silicon dioxide, without adding any chemicals, any other chemical. Tu teacher kata. Ada glass tak nak pun chemical lain. Ada glass ni yang perlukan chemical lain. Bergantung kepada purpose dia. Kalau dia rasa macam nak buat yang cantik. Glass yang untuk decorative items. Dia ada bahan dia. Okay, kalau yang ini fused silica glass, apa kegunaan dia? Nanti kita tengok. Okay, so composition dia adalah 100% silica. Silica ataupun nama lain dia silicon dioxide. Kena buat point macam ni baru nampak Setiap types of glass mesti ada 4 benda yang kena tahu. Satu type, composition, properties dan juga uses. Okay, so properties dia apa? Yang ni. Okay, silica SiO2 requires high temperature around 1800 degrees Celsius to melt. Okay, so ni sebabkan dia, silica ni sand kan? Okay, bila kita nak buat produk, mestilah kita nak buat bentuk dia macam ni, bentuk dia macam tu kan? So disebabkan fused silica glass ni dia pakai 100, almost 99 lah. Jarang kita buat 100 kan? 99% adalah sand. So sand ni dia sangat susah untuk melt. Sangat susah untuk melt. Silica ni sangat susah untuk melt. So dia perlukan very high temperature around 1800 to melt untuk membentukkan dia. So disebabkan itu, fused silica ni properties dia adalah high melting point. Sangat tinggi takat lebur dia. Sebab dia susah nak lebur. So dia perlukan heat yang sangat banyak. So ini properties dia, high melting point. Sebab apa? Sebab dia pakai silica sahaja. So bila pakai silica sahaja, memang silica ni memerlukan temperature yang sangat-sangat tinggi untuk dia melt. So that's why dia high melting point. Okay, then apa lagi yang ni? Satu lagi properties dia, does not expand nor contract much when there is a large change in temperature. Okay, nanti tengok video teacher lagi faham sebab teacher ada selitkan dengan nota. Ni sekarang tak ada nota dengan teacher ni. Okay, apa maksud dia ni? Maksud dia ni, dia tak berubah. Dia tak terjejas pun kalau ada perubahan temperature, sudden temperature change. Nanti tengok video teacher bagi nanti Okey ni. Maksudnya sekarang kalau silika tu awak letak dalam peti sejuk, dalam suhu yang sangat tinggi, tiba-tiba awak keluarkan, awak panaskan. Dia tak akan crack sebab dia tahan panas. Dia tak akan crack. Ada certain glass bila dia ada perubahan temperature yang tiba-tiba, dia akan crack sebab dia tak boleh perubahan yang tiba-tiba macam tu. Dah sejuk, dah freeze dalam peti tu kan, dalam freezer contoh. Tiba-tiba nak keluarkan, awak pergi heat. Ada yang pecah, ada yang crack. Kalau fused silica glass ni tak. Sebab dia tahan lah. Sebab apa? Dia high melting point. Ni maksud dia, does not expand or contract much when there is a large change in temperature, perubahan suhu. Okay. Alright, so itu properties dia lah. Properties dia, yang ini, tambahlah does not expand nor contract much when there is a large change in temperature. Okay, uses pula. Uses nanti ada kat bawah tu selain pada ni, telescope lens. Dia ada lebih daripada, dia ada banyak kegunaan dia. So uses pun awak kena tahu. So ni dia bagi kita telescope lens. Inilah dia. 4 benda dah tak kena tahu dah. So bila nak study, awak keluarkan point yang ada ni, jadikan dia dah 4 ni. 4 ni lah 4 perkara yang kena tahu. Okay, jom kita pergi kat sini lah. Soda lime glass pula. Okay, soda lime glass. Okay, macam teacher bagi tahu, setiap glass mesti ada silika. That's why dia ada silika. Silicon dioxide. Tapi untuk soda lime glass, kalau lah fused tadi, fused silica glass, dia hanya perlukan silika saja without adding any other chemical. Tapi soda lime dia perlukan benda lain pula. So properties akan jadi lain sikit. So ini dia tambah sodium carbonate. Ada tujuan dia kenapa tambah sodium carbonate. And also limestone. Limestone nama lain dia adalah calcium carbonate. Ni kena take note, limestone nama lain dia adalah calcium carbonate. Soda nama lain dia adalah sodium carbonate. Okay, so apa kegunaan soda ni? Apa kegunaan soda ni?
Okay, soda lime glass ni daripada silika. Okey, nak hasilkan soda lime glass ni dia tak boleh silika saja. Kalau silika saja dia panggil fuse pula kan. Fuse silika glass. Soda lime glass ni kena tambah Na2CO3 tambah CaCO3. Ni composition dia. Kalau types of glass yang ini, composition dia yang ini. Bahan-bahan yang dia masukkan. Okey. So kenapa dia nak masukkan sodium karbonat? Ada tujuan dia sebab dia nak turunkan melting point ni. Ni tengok, sodium carbonate lowers the melting point of silica. Sebab tinggi sangat kan silika, dia nak lower down. So hence, disebabkan dia ada sodium carbonate itulah, dia ada low melting point. So maknanya nak cairkan dia tak perlu heat yang banyak lah. Sebab dia low melting point. Okay. So ini apakah properties dia? Properties dia, low melting point. Salin lah balik, keluarkan point-point dia. So apa lagi? Senang dibentuk. Molded ni maksudnya easy to be shaped lah. Senang dibentuk sebab dia low melting point. So dia senang melt kan. Ini easily molded. And then yang ni properties dia juga cannot withstand with high temperature and crack easily when subjected to sudden temperature change. Ini dia tak macam fuse silica. Kalau dia berubah daripada suhu sejuk kepada suhu panas ataupun suhu panas kepada suhu sejuk, dia akan crack. So ni properties yang ketiga. Ni properties yang kedua. Buat point lah. Okay so kegunaan dia apa? Glass container. Sebab tu kat pasaran ada banyak jenis bentuk lah glass container. Okay jangan risau ada video. Teacher memang buat video. Okay, borosilicate glass. Borosilicate glass pula. Ni adalah type yang ketiga. Types of glass. Borosilicate glass. Okay, kenapa ada boro-boro ni? Sebab dia ada masukkan sesuatu yang bernama boron. Okey, macam biasa mesti ada silika juga. And then sebabkan silika ni temperature dia sangat tinggi, dia pun masukkan juga sodium karbonat. Sebab dia nak bentukkan. Tengok kat sini dia buat apparatus punya radas kan. So banyak bentuk. Kalau kita masukkan silika saja susah. Nak bentuk macam ni, nak bentuk macam tu, nak macam ni, macam tu susah. Sebab dia melting point dia sangat tinggi. Nak melt dia susah, pun susah. So silika ditambah sodium karbonat tu, limestone ni nak bagi dia firm. Firm tu maksudnya steady gitulah. Tapi yang selalu tanya ini sodium karbonat untuk lower the melting point of silica. So dia akan masuk lagi banyak. Composition dia ada lebih 1, 2, 3, 4, 5. Sebab tu teacher minta awak buat nota, awak keluarkan composition dia apa. Ni dalam bentuk ayat ni. So kalau boron silicate dia banyak sikit. Sebab itulah dia sangat mahal. Yang ini mahal ya. Awak ingat yang radas-radas kat lab tu murah ke? Mahal, expensive and also paling tahan lah. Sebab apa expensive? Sebab dia banyak elemen yang dimasukkan, chemical yang dimasukkan tu. Okay so awak cari dalam ayat ni apakah properties. Dia kena cukup ada satu type, satu composition, satu properties dengan uses. Okay, properties ada kat sini. Resistant to heat, satu properties. Do not crack easily when subjected to thermal stress because of its low expansion coefficient. Maksudnya, ni pun sama macam sudden temperature. Sama je lebih kurang. And then last sekali, ni uses dia. Teacher nak explain sikit, do not crack easily when subjected to thermal stress because of its low expansion. Okay Yang ini sebenarnya, ayat dia sama je macam yang kat atas tu, yang ni. Subjected to sudden temperature change. Thermal stress ni, thermal ni adalah heat. Tekanan haba. Maksudnya dia ni tak senang crack kalau dia berubah sudden temperature change. Sama juga. Nanti tengok video teacher juga Okay, and then borosilicate. Borosilicate glass can be removed. Ni lah contoh dia. Dia explain ayat ni. So kalau kita letak dalam peti, lepas tu kita tiba-tiba heat, dia tak boleh crack. Dia tak crack. Borosilicate. Sebab apa? Sebab dia tambah banyak sangat elemen tu. So dia jadi keras sikit lah. Kalau yang ni setakat tambah apa je? Sodium karbonat, kalsium karbonat je. Sebab tu dia tak tahan sangat. Alright, so last kali, lead crystal glass. Ni crystal. Sebab itulah dia kena ada shiny-shiny sikit. Crystal Okay, kenapa nama dia lead? Sebabnya dia tambah silika. Sama juga sodium karbonat ni untuk turunkan melting point silika. And also dia tambah PbO. Okay
Dia tak tambah kalsium dah tadi. PbO, replace calcium to produce glass is softer. Tu yang teacher kata kenapa yang semua ni boron sedikit kalsium karbonat dengan soda lime ni pun tambah kalsium karbonat ni sebab dia nak bagi height sikit. Maksudnya bila dia buat shape tu dia sangat firm. Tegak macam itu, cantik lah. Okay, bila dia nak buat kristal, so dia kena cari benda yang boleh softkan dia, iaitu Pb. Dia gantikan dengan kalsium, PbO dia gantikan. So dia tambah benda yang sama, silika dengan sodium karbonat, and dia ditukar kat sini. Sebab tu nama dia lead crystal, sebab kita tambah Pb. Lead ni adalah Pb. So tengoklah sini apakah type dia. Yang ini adalah composition dia. Properties dia ini, heavier and high refractive index. Ini adalah users dia. Okay. So itu sahaja untuk glass. Itu sahaja. So ni teacher tambah je lah. Contoh-contoh dia. Tadi dia bagi satu je jenis users kan. Sebenarnya banyak je users dia. Itu. Itu dia. Okay, so ini teacher ada buat ni sebabnya teacher buat video sebab kena post kat dalam drive unit kimia. So bila mana kita nak guna, kita guna je lah. Yang ni alloy bukan teacher buat. Alright. Okay, ada soalan tak? Settle. Kelas pun sikit sangat tapi teacher nak buat nota ni. Type, composition, properties dengan users. Bagi nampak cantik sikit lah sebab 4 benda yang kena tahu untuk glass. Okay. Alright, so habis dah untuk kelas hari ni. Ada homework ke tak? Tak ada. Tak ada, biarlah dulu Alright, so ada soalan tak? Ada ke tak ada? Respon je. Tak ada. Nazim ada Nazim? Nazim okey? Nazim. Adik ada adik. Tak dengar jugalah. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk kelas hari ni. Kalau next class hari Isnin kan, esok kan? Esok. So esok jadual teacher free. Start Selasa sampai Khamis busy. Okay, thank you semua untuk petang ni. Jumpa next class. Thank you. Wassalamualaikum. Thank you, teacher. Beres. Most welcome.